Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar setia rancangan Khazanah Ilmuwan, pada minggu ini kita sudah sampai kepada siri yang ke-10, perbincangan kita terhadap kitab Tamil Ghurur, yaitu kitab yang ke-30 daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita masih lagi membicarakan tentang sikap golongan yang menolak hari akhirat, yaitu golongan yang menyatakan bahawasanya hari akhirat itu tidak pasti. Jadi kita sudah menjawab bahawasanya itu tidak benar. Bagi orang-orang yang beriman, maka hari akhirat itu adalah sesuatu yang pasti, dan kepastian mereka itu disandarkan kepada dua perkara. Yang pertama, apa yang kita namakan iman dan tasdiq, dengan cara bertaklid terhadap para nabi dan ulama. Iman dan tasdiq terhadap para nabi dan ulama, dan melalui iman dan tasdiq inilah terhapusnya ghurur. Melalui iman dan tasdiq inilah ia menjadi asas keyakinan kepada orang-orang awam. Yang ini telah kita bahaskan dalam perbincangan kita yang telah lalu, jadi yang ini kita tak akan ulanglah. Jadi untuk minggu ini kita akan sambung asas yang kedua, kepada keyakinan bahawasanya akhirat itu adalah pasti. Apakah asas yang kedua? Asas yang kedua adalah wahyu para nabi dan ilham para wali. Ini adalah merupakan petunjuk yang kedua bagi mengenali akhirat. Kita mengetahui tentang akhirat itu melalui wahyu yang diperolehi melalui para anbiya. Dan yang kedua adalah melalui ilham. Ilham-ilham yang kita ketahui diperolehi oleh para awliya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, jangan pula kita sangka bahawa makrifat seorang nabi dalam soal akhirat, dalam soal agama, itu adalah merupakan taklid kepada Jibril. Dan sebagaimana kita bertaklid kepada nabi, kita bertaklid kepada alim ulama dalam soal agama, jadi jangan pula kita sangka makrifat para nabi itu adalah seumpama nabi itu bertaklid kepada Jibril. Dah Jibril datang beritahu, maka nabi pun bertaklid dengan Jibril. Jadi kita sangka itu adalah taklid, sebagaimana ilmu yang kita ada itu adalah taklid kita kepada nabi. Maka kita bandingkan seolah-olahnya makrifat yang kita miliki itu, ilmu yang kita miliki itu adalah sama sahaja dengan ilmu yang dimiliki oleh para anbiya. Itu semua dengan cara bertaklid.
Jadi yang berbezanya muqallid saja. Yang berbezanya muqallid. Jadi Nabi itu juga seolah-olahnya muqallid. Cuma bezanya Nabi bertaklid dengan Jibril, kita bertaklid dengan Nabi. Jadi ini adalah merupakan suatu kefahaman yang tidak tepat, kefahaman yang salah, jauh dari kebenaran. Kerana taklid itu tidak sama dengan ma'rifah. Yang kita katakan ma'rifah para nabi, ma'rifat para awliya, itu tidak sama dengan taklid. Tak sama. Kerana Nabi itu adalah termasuk dalam golongan arifin. Golongan arifin ini golongan yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ma'rifat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ma'rifat? Yang dimaksudkan dengan ma'rifat para anbiya adalah bahawasanya dibukakan kepada mereka hakikat sesuatu sebagaimana ia diangkat hijab, maka terbukalah kepada hati-hati mereka itu hakikat sesuatu. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma arinal asya'a kama hiya. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepada kami sesuatu itu, hakikat sesuatu itu sebagaimana ia. Maknanya tidak lagi bercampur aduk dengan kepalsuan. Tidak ada lagi kekaburan kepada hakikatnya yang sebenar. Lalu mereka menyaksikannya dengan pandangan mata hati. Jadi yang kita maksudkan dengan ma'rifat itu adalah merupakan pandangan mata hati. Sebagaimana engkau melihat benda-benda zahir dengan mata zahir. Kalau benda mata kita yang zahir boleh melihat rupa zahir sesuatu. Kalau kita boleh tengok gajah, mata zahir kita boleh kenal gajah. Beza antara gajah dengan harimau, beza di antara harimau dengan kambing umpamanya. Itu adalah merupakan hakikat-hakikat yang boleh kita tanggapi dengan mata zahir. Maka demikian juga mata batin ataupun mata hati dibukakan kepada pandangan mata hati itu untuk melihat perkara-perkara yang batin, perkara-perkara yang tidak boleh dilihat dengan mata yang zahir. Lalu mereka mengkhabarkannya berdasarkan penyaksian, yakni musyahadah, bukan dari pendengaran dan taklid. Jadi yang kita dengar ni, yang kita cakap tentang agama, yang kita cakap tentang hakikat, pada tahap kita, ilmu kita itu adalah semata-mata berdasarkan sama pendengaran. Kita dengar daripada hadis, kita dengar daripada Quran, kita dengar daripada kata-kata alim ulama. Yang itu adalah merupakan ilmu yang diperolehi berdasarkan kepada pendengaran dan taklid. Kita dengar, bukan yang kita saksikan dengan mata hati. Jadi kita bercakap tentang ma'rifat. Ma'rifat ini adalah sesuatu yang disaksikan dengan mata hati. Jadi yang demikian itu adalah seumpama, contohnya dibukakan kepada mereka, yakni Allah bukakan kepada mereka pada pandangan batin mereka, pada basirah mereka, pada ma'rifat mereka tentang hakikat roh. Hakikat roh. Jadi roh-roh ni bukan benda yang kita boleh lihat dengan mata zahir. Jadi roh ini dimukakan hakikatnya kepada para anbiya,
dibukakan hakikatnya kepada para awliya, maka mereka itu menyaksikan hakikatnya, bahawasanya ruh itu daripada urusan Allah. Quran kata qulir ruhu min amri rabbi. Jadi yang kita tahu itu sajalah yang dinyatakan oleh Al-Quran. Tetapi kepada para anbiya, kepada para awliya, maka dibukakan hakikat. Dibukakan hakikat. Bukanlah yang dimaksudkan dengan urusan ataupun amrullah min amri rabbi. Jadi perkataan amr itu lawan kepada an-nahyu. Jangan kita salah faham pula. Min amri rabbi maknanya lawan kepada min nahyi rabbi. Contohnya bukan begitu katanya, kata Imam Ghazali. Kerana itu berkaitan dengan perkataan amrun, nahyun, bukan itu. Bukan juga dimaksudkan dengan al-am itu asya'nu. Kata asya'nu. Sehingga jadilah yang dimaksudkan itu bahawa roh itu dari kalangan makhluk Allah semata-mata. Kerana yang lain pun makhluk Allah Ta'ala juga. Bukan semata-mata nak beritahunya roh itu semata-mata makhluk Allah. Kenapa? Kerana kata Imam Ghazali, Imam Ghazali menguraikan alam itu ada dua. Yang dikatakan min amri rabbi ni, nak menguraikan maksud min amri rabbi itu, roh ini termasuk dalam alam yang dinamakan alamul am. Alamul am. Jadi alam itu ada dua. Alam itu ada dua. Yang pertama alamul am yang kita sebutkan tadi, dan yang kedua alamul khalq. Alamul am dan alamul khalq. Kedua-dua alam ini milik Allah, dan semua alam itu milik Allah lah. Allah itu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan kepada semua alam. Alam dalam jamak. Dan di antara alam-alam itu adalah yang kita sebutkan tadi, alamul am dan juga alamul khalq. Kedua-duanya milik Allah. Maka segala jisim yang memiliki bilangan dan kadar tergolong dari alamul khalq. Kerana khalq itu dari segi bahasa artinya memberikan kadar yang tertentu. Sedangkan setiap mawjud yang tidak dikaitkan dengan bilangan dan kadar tergolong dalam alamul am. Itu biasa dia. Jadi alamul khalq ni benda yang kita boleh bilang, benda yang kita boleh tentukan kadar. Boleh bilang, boleh tentukan kadar. Yang itu termasuk dalam alamul khalq. Sedangkan roh ini termasuk dalam perkara yang tak boleh nak dibilang, tak boleh nak ditentukan kadarnya. Maka dia termasuk dalam alamul am. Jadi penjelasan tentang perkara ini termasuk dalam rahsia alam roh. Ini rahsia alam roh. Dan tiada kelonggaran untuk mendedahkan rahsia alam roh ini, kerana ia boleh mendatangkan mudarat terhadap kebanyakan manusia apabila mendengar. Jadi benda perkara yang tidak mampu untuk ditanggapi oleh manusia biasa, termasuk dalam perkara musyahadah. Jadi dalam perkara yang musyahadah nak kena saksikan, maka ini hanya ahli-ahlinya saja. Maka kita, kalau kita termasuk dalam ahli-ahlinya, maka akan dibukakanlah rahsianya itu. Kalau kita bukan daripada ahli-ahlinya, maka cukuplah kita sekadar bertaklid, sekadar mendengar
penjelasan daripada Al-Quran, mendengar penjelasan daripada hadis Nabi, mendengar penjelasan daripada para aulia, alim ulama, para arifin. Cukup sekadar itu sahaja. Barang siapa yang mengetahui rahsia roh, maka dia mengetahui rahsia dirinya. Kerana roh itu adalah hakikat diri manusia itu. Dan barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali diri dan Tuhannya, maka dia akan mengetahui bahawasanya roh itu adalah sesuatu yang bersifat ketuhanan. Ini yang kita sebut dalam ayat tadi, ruhu min amri rabbi. Jadi roh itu sesuatu yang bersifat ketuhanan, dengan tabiat dan fitrahnya. Dan bahawasanya roh itu di alam jasmani yang kita hidup sekarang ini seumpama orang dagang. Roh itu dalam alam yang kita hidup sekarang ini seumpama orang dagang. Dan kedatangan roh ke sini bukanlah dengan kehendaknya. Bukan roh minta untuk datang ke alam yang kita ada sekarang ini. Bahkan dengan sebab sesuatu yang asing darinya, sesuatu yang asing dari roh itu. Dan sebab yang asing itulah yang berlaku kepada Adam alaihissalam dan dinamakan ia maksiat. Jadi rohnya turun ke bumi, turun ke alam ini dengan sebab maksiat yang dilakukan oleh Adam alaihissalam. Jadi asalnya roh itu duduk pada tempat yang suci, sehinggalah roh itu dikotori oleh maksiat. Dengan sebab maksiat itu, maka roh telah diumbankan dari syurga, yakni tempat yang layak dengan bawaan semula jadi ataupun fitrah semula jadi roh tadi. Kerana di situlah kerana di situ, di syurga itu, roh berada di sisi Tuhannya. Jadi itulah maksudnya yang kita katakan bahawasanya roh itu bersifat dengan sifat ketuhanan. Asalnya bersifat dengan sifat ketuhanan. Jadi yang datang sekarang ni pada tempat yang di mana roh itu berada sekarang ini adalah bukan dengan kerelaannya, bukan dengan keinginannya. Akan tetapi keinginannya yang asal adalah untuk berada dekat di sisi Allah. Itu sifatnya yang asal. Dan itulah keinginannya yang semula jadi. Akan tetapi yang menghalangnya daripada memenuhi tuntutannya yang semula jadi itu adalah halangan-halangan yang datang dari alam ini, dari alam yang asing dari roh itu. Dan alam inilah, dan kehidupan dunia inilah yang menyebabkan roh itu lupa terhadap dirinya yang asal dan lupa terhadap Tuhannya. Tadi kita menyebut tentang roh, beberapa perkara tentang roh yang boleh didedahkan. Tentang hakikat roh tu kita tak boleh nak dedahkan lah. Hakikat roh tu kita tak boleh nak dedahkan. Yang kita patut tahu adalah tentang sifat roh itu. Sifat roh itu yang merupakan daripada
yang bersifat dengan sifat ketuhanan, bersifat Rabbani. Itu tabiat yang semula jadinya. Dan bahawasanya yang menjauhkan roh daripada Allah itu, daripada sifatnya yang asal itu adalah kehidupan dunia ini, maksiat. Kehidupan dunia ini yang menyebabkan roh itu terhalang daripada memenuhi tuntutan sifatnya yang semula jadi itu, yang menjauhkannya daripada Allah, yang menyebabkan dia lupa kepada dirinya, lupa kepada Tuhannya. Maka sekiranya ini berlaku, apabila ini berlaku, maka roh itu dikira telah menzalimi dirinya sendiri, telah tidak meletakkan dirinya kepada tempatnya yang sepatutnya, telah lari daripada fitrahnya, keluar daripada fitrahnya. Maka dengan sebab itu dalam Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala peringatan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan Allah. Lalu Allah menjadikan mereka melupakan diri mereka sendiri. Jadi asalnya dia lupa kepada Allah, maka Allah jadikan mereka lupa siapa diri mereka yang sebenarnya, apa tujuan hidup mereka, ke mana kesudahan mereka, apakah perkara-perkara yang menyebabkan boleh menyelamatkan mereka, apakah pula perkara-perkara yang boleh membinasakan mereka. Maka ini adalah perkara-perkara yang mereka lupakan. Mereka itulah orang-orang yang fasik, ulaika humul fasiqun. Apa maksud fasik di sini? Yaitu mereka yang telah keluar dari sifat asal mereka, mereka yang telah keluar dari tempat sebenar mereka. Itu makna fasik, dah keluar dah. Dah lari daripada fitrah yang semula jadi. Fitrah yang semula jadi bagi roh itu adalah taat, bersih dan suci. Akan tetapi dengan sebab maksiat, dengan sebab dosa yang berkaitan dengan hawa nafsu, berkaitan dengan kehidupan dunia, maka sedikit demi sedikit roh itu lupakan tempatnya yang asal, lupa tujuannya yang asal. Maka itulah yang menyebabkan ia menjadi fasik. Jadi semua perkara-perkara yang tersebutkan itu adalah merupakan rahsia-rahsia yang cepat difahami maksudnya, yang cepat dihidu baunya oleh kaum ma'arifin, oleh orang-orang yang memiliki ma'rifat. Mereka faham semua perkara ini. Sedangkan golongan-golongan yang tidak sempurna ilmunya, yang tidak sampai ma'rifat ini, mengingkari perkara-perkara ini. Mudah untuk dia mengingkari perkara-perkara ini, sebaik sahaja mendengar lafaznya. Sebagaimana ibarat, kata Imam Ghazali, ibarat mata mereka yang lemah silau apabila melihat sinaran cahaya matahari. Seperti mana kelawar. Kelawar ni dia tak boleh nak tengok sinar cahaya matahari, dia tak tahan. Jadi terbukanya pintu makrifah ini, perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, termasuk dalam perkara-perkara yang hanya terbuka, jelas maksudnya, kepada mereka yang dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu makrifat. Jadi terbukanya pintu makrifat ini dari rahsia hati hinggalah ke alam malakut dinamakan makrifah
dan juga wilayah. Ma'rifah dan juga wilayah. Dan orang-orang yang memilikinya dinamakan wali, ataupun aulia jamaknya, ataupun arif, ataupun arifin. Kita sering mendengar ulama-ulama yang digelar dengan nama al-arif billah. Yakni mereka yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ma'rifah. Jadi ini adalah merupakan permulaan kepada makam kenabian. Wilayah, makam wilayah, makam kewalian itu adalah merupakan permulaan kepada makam kenabian. Kerana penghujung makam kewalian adalah permulaan kepada makam kenabian. Jadi makam Nabi itu tak boleh dicapai. Makam Nabi paling-paling tinggi pun, makam yang boleh dicapai oleh manusia biasa itu adalah makam kewalian. Wali. Jadi penghujung paling-paling tinggi wali itu, penghujung makam kewalian itu adalah permulaan kepada makam kenabian. Jadi wali yang paling hebat, yang paling tinggi itu kedudukannya lebih bawah daripada para anbiya, para nabi. Jadi kita huraikan sedikit sebanyak tadi apa yang dimaksudkan dengan ma'rifat. Pasal ini berkaitan dengan perkara yang kita sebut sebelum itu. Bagaimana kita mengetahui tentang perkara-perkara yang menyentuh tentang hari akhirat ini. Jadi kita sebut perkara soal hari akhirat ini, kita ketahui antaranya melalui ma'rifat para nabi, dan ilham para awliya. Jadi kita huraikan tadi maksud perbezaan di antara taklid dengan ma'rifat. Perbezaan antara taklid dengan ma'rifat, yang merupakan ilmu yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para arifin, kepada para anbiya. Jadi sekadar itu saja. Kita ambil contoh tadi, ilmu mereka tentang hati, tentang kalbu, tentang jiwa, tentang hakikat diri insan. Baik, kita kembali kepada tujuan asal perbincangan kita. Jadi perbincangan kita yang asal sebelum ini adalah tentang mereka yang menolak hari akhirat. Jadi bila dia menolak hari akhirat, maka dia menyatakan ini akhirat ini adalah sesuatu yang tidak pasti. Jadi pasal apa kita nak memberikan tumpuan kepada sesuatu yang tidak pasti? Kenapa kita memberikan keutamaan kepada sesuatu yang tidak pasti? Sedangkan bagi mereka dunia itulah yang pasti. Maka kenapa kita tidak menumpukan kepada kehidupan dunia daripada kita memberikan tumpuan kepada hari akhirat, sedangkan akhirat itu tidak pasti? Maka kita telah jawab, itu tidak benar. Yang mereka katakan tidak pasti itu adalah sesuatu yang pasti bagi orang-orang yang beriman. Dan jalan kepastian itu ada dua, kita sebut sebelum ni. Satu dengan jalan taklid kepada para anbiya dan juga para alim ulama. Yang kedua adalah melalui ma'rifat. Jadi orang yang tahu dengan cara bertaklid, ada orang yang mengetahuinya dengan jalan ma'rifat dan juga ilham, mengikut kadar masing-masing lah. Jadi bagi kita orang awam ini, sekadar dengan taklid kepada para anbiya dan juga para alim ulama. Tapi bagi orang yang dibukakan kepada mereka ma'rifat dan juga ilham,
maka mereka mengetahuinya dengan jalan yang lebih tinggi, melalui ma'rifat. Baik, kita kembali kepada perbincangan kita. Maka yang kita maksudkan bahawa tipu daya syaitan, bahawa akhirat itu tidak pasti, telah tertolak, sama ada dengan keyakinan yang terhasil dari taklid ataupun melalui pandangan mata hati dan penyaksian batin, yang kita namakan ma'rifat tadi. Orang-orang yang beriman dengan lidah dan i'tiqad mereka, apabila mereka mensia-siakan perintah Allah dan meninggalkan amal saleh dan mencampur adukkan syahwat dan maksiat, maka mereka sebenarnya berada dalam ghurur ini bersama-sama dengan orang kafir, kerana mereka mengutamakan kehidupan dunia dari akhirat. Jadi tadi kita telah sebut, sebelum ini pada minggu-minggu yang lepas juga, kita telah sebut mereka yang ghurur kerana mengingkari hari akhirat. Macam-macam hujah lah mereka kemukakan kerana mengingkari. Tapi bagaimana pula dengan orang-orang yang beriman? Kalau tanya, dia kata dia beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, dengan lidah dia, dengan i'tiqad mereka. Tapi bila kita lihat, mereka itu juga mensia-siakan perintah Allah. Mereka meninggalkan amal soleh. Mereka mencampur adukkan kehidupan mereka dengan perbuatan-perbuatan yang mengikut hawa nafsu. Perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi macam mana mereka ini? Kata Imam Ghazali, mereka ini pun ghurur. Mereka ini pun dikira orang-orang yang tertipu, orang-orang yang terpedaya. Sama saja. Mereka ini bersama-sama satu golongan dengan orang-orang yang kafir. Kerana mereka telah mengutamakan kehidupan dunia mengatasi kehidupan akhirat. Cuma bezanya, keadaan mereka itu lebih ringan. Ringan sedikit. Tak bolehlah kita nak kata mereka pun sama, dalam erti kata mereka itu pun kafir juga. Kerana mereka tetap beriman. Kerana iman itu memelihara mereka dari seksaan abadi. Kerana mereka tetap akan keluar dari neraka, walaupun setelah mereka berada seketika di dalamnya. Dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan itu, dengan sebab maksiat-maksiat yang mereka kerjakan dalam hidup di dunia ini, mereka akan masuk ke dalam neraka. Akan tetapi mereka akhir sekali akan keluar juga. Tidak kiralah berapa banyak dosa mereka di dunia ini. Ini adalah merupakan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana dosa-dosa besar itu tidak menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama Islam.